同学们，如果你们也喜欢 Jacqueline 的教学影片，请记得按 subscribe 哦，这是对老师一个很大的鼓励。Hai murid-murid, hari ini mari kita sambung ke muka surat 142, 142页. Pada muka surat ini, murid hendaklah menjawab soalan bercapa. 我们要回答问题. Mari kita baca. Bijak matematik. Fendi amat meminati matematik. Dia suka belajar matematik di sekolah. Dia juga rajin membuat latihan matematik di rumah. Fendi 非常热爱数学，他很喜欢在学校学习数学。他也很勤劳的在家里面去做有关数学的练习。Ibu bapaknya selalu menggalakkan minat Fendi. Mereka membeli banyak buku latihan matematik. Fendi semakin mahir dalam mata pelajaran itu. 他的父母时常都很鼓励 Fendi 这一方面的兴趣，他们都会买很多数学的练习簿子。Fendi 在这个科目呢越来越精通了。Pada masa hadapan, Fendi boleh memilih pekerjaan yang bersesuaian. Masa hadapannya menjadi cerah. Pada masa hadapan 未来呢 Fendi 可以选择合适的职业，他的将来变得光明了。对，同学，只要我们肯用心的去学习，我们长大了一定会有一个很光明的未来的。那么在这里我们可以看到，如果你在数学这一方面比较精通的话呢，长大了你还可以做什么呢？ Accountant 会计师， Guru 教师， Peniaga 商人。 Baik, sekarang mari kita menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberi. Yang pertama, mengapakah 为什么 Mengapakah ibu bapa Fendi menggalakkan minat anaknya itu? 为什么 Fendi 的爸爸妈妈很鼓励他的孩子的兴趣呢？我们的答案该怎么写呢？我们先把 soalan 里面部分的字先抄下来。Ibu bapa Fendi menggalakkan minat anak mereka supaya 一遍 menjadi orang yang berjaya， 以便呢可以成为一个很成功的人。对，这就是 Fendi 父母的用心。supaya menjadi orang yang berjaya， 成功的人。Soalan yang kedua, bagaimanakah 怎样 Bagaimanakah ibu bapa Fendi menggalakkan minat anak mereka？ 对， Fendi 的父母如何鼓励他们孩子的兴趣呢？答案可以在第二段找得到。第二段有提到，他们会买很多buku latihan matematik 给他，所以我就写了 Ibu bapa Fendi
membeli banyak buku latihan matematik untuk menggalakkan minat anak mereka. Inilah jawapan yang lengkap. 这才是完整的答案。Ibu Papa Fendi membeli banyak buku latihan matematik untuk menggalakkan minat anak mereka. Yang ketiga, masa hadapan seseorang yang bijak matematik bagaimana? Masa hadapan 未来，如果一个人他数学比较厉害的话，他的未来会怎样？答案很明显，可以在 perenggan yang ketiga 找得到。可是我们不可以直接把短文里面的答案抄下来，我们得把第3题部分的soalan先抄下来。Masa hadapan seseorang yang bijak matematik. Cerah. Masa hadapan seseorang yang bijak matematik cerah 是光明的。同学记得哦，在这一种回答问题里面，尤其是当我们正在做 latihan pemahaman 的时候呢，我们的答案不可以在短文里面直接抄下来的。Sekarang mari kita sambung buku aktiviti muka surat 70. Murid menulis jawapan pemahaman. 我们要写答案。Sama, kita hendaklah membaca petikan yang diberi. Selepas itu, barulah kita menjawab soalan. Sila baca. Abang Sandra pandai melukis. Lukisannya sangat cantik. Abangnya sering menjadi johan dalam pertandingan melukis. Sandra merasa amat bangga akan kejayaan abangnya. Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis. Dia amat meminati bidang itu. Dia bercita-cita menjadi pelukis yang berjaya. Sandra juga suka melukis. Dia belajar melukis dengan bantuan abangnya. Abang Sandra menunjukkan cara-cara melukis yang betul. Kini, lukisan Sandra semakin cantik. Selepas kita baca petikan, marilah kita menjawab soalan. Mengapakah Sandra berasa amat bangga? Mengapakah? 为什么？为什么 Sandra berasa amat bangga? Kita boleh dapat jawapan pada perenggan yang pertama. Sandra berasa amat bangga. Sandra berasa amat bangga. 这里是提到 Sandra 觉得很光荣。为什么她会觉得光荣呢？你会说 kejayaan abangnya， 因为是哥哥的成就。这不是答案。你必须要清楚地交代，到底哥哥的成就是什么，他会觉得光荣。所以答案应该是上面的那一句 Abangnya sering menjadi johan dalam pertandingan melukis， 这个才是我们要找的答案。那么答案应该要怎么写呢？可以直接抄吗？不可以。那该怎么写？对了，我们先在soalan里面把部分的字抄下来。Sandra merasa amat bangga.
mengapa 我们就要回答 kerana abangnya sering menjadi johan dalam pertandingan melukis. Inilah jawapan yang lengkap, 这才是完整的答案。Sandra berasa amat bangga kerana abangnya sering menjadi johan dalam pertandingan melukis. Yang kedua, mengapakah 为什么 Mengapakah Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis? 为什么 Sandra 的哥哥呢要在绘画领域这一方面继续升学？ Kita boleh dapat jawapan pada perenggan yang kedua. Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis. 同样的，我们可以在第二段找到相同的字眼。Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis. 那么答案在哪里呢？答案就是它后面的 isi tersurat 那一边，次要内容那边，因为它后面的次要内容有清楚的说到为什么他的哥哥要继续在这一方面升学。后面的这两句就是我们要的答案。这句答案太长了，该怎么写呢？我们就抄 soalan. Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis. Mengapakah 我们就要回答 kerana 对了，你真聪明。Kerana dia amat meminati bidang itu dan bercita-cita menjadi pelukis yang berjaya. Inilah jawapan yang lengkap, 这才是完整的答案。Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis kerana dia amat meminati bidang itu dan bercita-cita menjadi pelukis yang berjaya. Soalan yang ketiga, bagaimanakah 怎样 Bagaimanakah Sandra belajar melukis? Sandra 如何去学画画？ Jawapan di sini. Sandra belajar melukis. Sandra belajar melukis dengan bantuan abangnya. 对了，是在哥哥的辅助下学习画画的。那么我们的答案该怎么写呢？我们就先写 Sandra belajar melukis dengan bantuan abangnya. 对，这句的答案比较短哦。Sandra belajar melukis dengan bantuan abangnya. Selepas kita menjawab soalan, kita hendaklah baca sekali. Pastikan ayat itu betul dan lengkap. Kosakata untuk hari ini: belajar, 学习 menggalakkan, 鼓励 mata pelajaran, 科目 pekerjaan, 职业 bersesuaian, 合适 melanjutkan, 继续 bidang seni lukis, 绘画领域。Nah, semua saya kuasai. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.